Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابل الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepadanya karena pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. 2-3 hari ini banyak benda kematian berlaku di sekeliling kita. Malam ada seorang, ada lagi di Batu Putih, ada juga di Sungai Lesung. Cerita orang mati je ceritanya. Itu dia tanah air kita ni. Kalau di luar negara lagi banyak. Dia Gaza tu, kali mati orang kata-kata, malahan beribu pun ada. Begitulah hidup dalam dunia ni. Manusia ni hidup lama-lama akan mati. Sama ada dibunuh ataupun mati dengan penyakit, mati terkejut dan sebagainya. Yang cakap pun cemah-cemah tak mati. Lepas tu dah mati tak mati lagi. Itu ketentuan tu apa? Allah yang menentukannya, ya. Jadi mudah-mudahan kita akan menyambung nyawa yang Allah bagi kepada kita ini dengan cara sebaik-baik mungkin. Dengan cara mentaati perintahnya, menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Bila lagi kita mengaji ni, mengaji tentang pencipta kita, Tuhan kita, menjadikan kita ni hidup dan mati, menentukan segala perjalanan hidup kita ni. Dia yang menentukannya. Dijadikannya kita, kemudian dipeliharanya kita, dimaintainnya kita. Jadi yang kita tu dipanggil ijad. Namanya Allah menjadikan kita. Kemudian memaintain kita imdad namanya. Imdad. Dibaginya kita mata boleh tengok. Dibaginya kita telinga boleh tengok. Dibaginya kita kaki boleh berjalan. Dibaginya kita tangan boleh mencapai. Dibaginya kita lidah boleh bercakap. Dibaginya kita perut boleh dimasukkan barang makanan dalamnya. Nah, boleh dibaginya kita kemaluan, boleh melepaskan hajat. Maya bersuara baik kecil semua boleh. Lega kalau boleh. Kalau tak boleh, menderita. Itu dah. 7 anggota Allah bagi kita. Semua ada fungsi. Semua ada guna. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Jadi mudah-mudahan kita akan menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baik mungkin. Bila kita memeliharanya dengan sebaik-baik mungkin, itu tanda kita bersyukur. Orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, apa Allah bagi? Penambahan. Allah tambah nikmat itu lagi. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, saya akan kutambah lagi nikmat itu untuk kamu. Yang ditambah itu bukan bilangannya. Yang ditambah itu keberkatannya. Allah berkat dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita tu. Syukur dengan mata, Allah berkat dengan mata tu. Melihat benda yang Allah redha je.
Melihat benda-benda yang Allah suka saja. Melihat bendanya harus-harus saja, yang halal-halal saja. Tidak menggunakan mata itu di tempat yang Allah murka, yang Allah benci. Itu baru mata, telinga pun begitu, lidah pun begitu, tangan pun begitu, kaki pun begitu. Apa sajalah anggota yang Allah bagi kepada kita itu kita gunakan sebaik-baik mungkin. Tanda kita bersyukur dengannya. Bila bersyukur Allah tambah keberkatannya. Dapat pahala. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala. Apa yang masuk dalam perut kita itu ada pahala. Dari kemaluan pun juga dapat pahala. Itu tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala ya. Tanda berkat itu. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Masih mencerita tentang takluk Allah Ta'ala. Sifat takluk. Takluk itu tim jajahan. Dia menjajah perkara-perkara yang lain selain bersifat dia sendiri. Allah itu berkuasa. Ada tak takluk kuasa? Apa yang kuasa Allah Ta'ala? Menjadikan atau tidak menjadikan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Apa yang menjadikan? Yang harus. Semua Allah berkuasa untuk menjadikan yang harus dan tidak menjadikan yang harus. Itu takluk ya. Begitulah berkuasa iradah begitu juga. Menentukan, berkehendak. Allah menentukan segala-galanya. Yang harus semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saya yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Oleh kesana kemari itu Allah tentukan, Allah izinkan. Ya. Kalau dah tak boleh tu, tentuan Allah juga. Kalau melakukan maksiat, ketentuan Allah Ta'ala juga. Kalau boleh melakukan kebaikan, semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu takdir. Takdir itu Allah yang menentukannya. Ilmu, ini kita nak berbicara tentang takluk ilmu begitu ya. Apa yang Allah tahu berbanding dengan kita. Kita ada juga ilmu, ada takluk juga. Jadi, apa ke sifat kita ni sifat Allah? Tak apa, hakikatnya tak sama. Apa saja yang kita tahu, terpulang kepada ketentuan Allah Ta'ala. Bila Allah izinkan, barulah kita tahu. Kalau Allah tak izinkan, kita tak tahu ya. Saya pernah jadi imam perempuan. Baca surah Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ayat pertama yang tahu. Lepas tu dah tak tahu. Dah lupa. Ketika itu, masa itu tengah muda lagi. Bukan macam sekarang lagi banyak. Dah lupa. Masa itu tengah muda tu. Sebut tabat yada Abi Lahabin wa tab. Itu ma adroh begini. Dan mencari akhna tak jumpa-jumpa. Sudahnya tu ku ayat lain. Itu takluk. Ilmu saya terhad. Terpulang kepada Allah SWT. Tapi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ini nak baca begini. Apa takluknya? Takluk tu jajahannya. Macam dulu. British. Kuat dah. British dulu kuat ke dah? Kuat. Di takluknya banyak negara. Di antara yang ditakluknya ialah Malaysia. Banyak negara Afrika pun ditakluknya. Afrika Selatan. Nigeria. Uganda. Semua di bawah takluk dia. Ya? Itu artinya jajahannya. Dia menentukan segala-galanya. Macam kita ni sekarang ni. British telah takluk kita. Jadi apa saja yang kita buat di bawah takluk kerajaan British. Sebelum kita merdeka, British dah apa? Buat perlembagaan. Dah ditubuhnya satu suruhanjaya perlembagaan membentang ataupun mereka satu perlembagaan dalam negara kita ni. Kita kena ikut itu. Apa saja kita buat sekarang kena ikut perlembagaan. Jangan menentang perlembagaan. Semuanya ketentuannya daripada British.
Ketuanya namanya Lord Reid. Lord tu diraja lah, pangkat diraja. Lord namanya Reid. Frank Reid namanya. Dia ketua itu. Dan apa saja yang berlaku pada kita sekarang ni bergantung pada kehendak Suruhanjaya itulah. Sebab kita tak boleh buat sesuatu yang melanggar perlembagaan. Kerana itu jajahan tu. Walaupun berita dah tak ada, pengaruhnya ada lagi. Ada. Ya? Kita baca senang. Baik, takluk ilmu. Adalah ilmu. Bertakluk ia kepada yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Artinya ilmu Allah itu meliputi yang wajib. Apa yang wajib? Puan-puan, apa yang wajib? Zat Allah tu wajibul wujud, mesti wujud. Allah tahu tak tentang dirinya? Allah tahu ke tentang dirinya? Tahu. Nah, macam mana keadaan dirinya Allah tahu? Kita tahu tak? Mana rupa Allah? Gemuk ke? Kurus ke? Besar ke? Kecil ke? Tinggi ke? Rendah ke? Hitam ke? Putih ke? Cantik ke? Hodoh ke? Tahu tak tahu? Tak tahu. Kerana kita dah belajar Allah tu di antara sifatnya mukhalafatu lil hawadith. Tidak bersamaan ataupun berlawanan dengan segala yang baru. Lain daripada Allah semua baru belaka. Dan Allah tak sama dengan yang baru tu. Apa saja selain daripada Allah semua baru. Allah tak sama dengan yang baru tu. Pokok tu baru, Allah tak sama dengan pokok. Sebab siapa nyembah pokok, dia dah mensyirikkan Allah Ta'ala. Nah, binatang tu baru dan Allah tak sama dengan binatang. Kalau ada orang menyembah binatang, dia juga telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah tu tak sama dengan matahari. Kerana dia berlawanan dengan matahari. Lepas tu siapa menyembah matahari, apa hukumnya? Telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu dah. Tapi ilmu itu Allah tahu belaka. Kita tak tahu. Nah, kerana kita dah belajar Allah tu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalah-salahan dengan sesuatu yang baru. Apa saja yang baru itu tak sama dengan Allah Ta'ala. Jadi yang kita tahu yang barunya. Nah, jadi kalau kita tak tahu, tak kenal Tuhan tu. Nah, yang kita tahu yang baru, yang nampak kita tahu pokok nampak tak? Puan-puan, pokok nampak tak belakang tu? Adakah Tuhan tu sama dengan pokok tu? Tak ada. Dia tak sama dengan pokok. Binatang nampak tak? Siapa tak nampak binatang? Yang besar tu gajah. Yang kecil tu semut. Nampak tak? Allah sama ke dengan gajah, sama besar ke dengan semut? Tak ada. Mana besar? Tak tahu. Allah alam. Allah yang tahu. Dia tak sama dengan yang baru. Faham ke cakap saya ni? Apa saja yang baru tak sama dengan Allah Ta'ala. Bentuknya tak sama. Sifatnya tak sama. Apa saja tak sama ya. Jadi kalau kita menyamakan Allah itu dengan sesuatu yang baru tu, kita telah mensyirikkan Allah. Dia bukan menyembah Allah yang sebenarnya. Dia menyembah Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya syirik. Menyemutukan Allah Ta'ala. Nah ini kena faham tu. Tapi ilmu Allah, dia tahu keadaan diri dia. Mana rupa dia. Allah tahulah diri dia. Itu yang wajib. Kita tak tahu. Besar ke, kecil ke, gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, merah ke, hijau ke, biru ke, kuning. Kita tak tahu. Pasal dia tak sama dengan yang baru. Kita yang tahu yang baru semua. Itu pun kita tahu semua. Mana yang nampak kita tahu lah. Yang tak nampak tak tahu. Tapi Allah semua nampak. Itu takluk ya. Segala yang wajib, yang mustahil. Apa arti mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Itu mustahil. Mustahil itu apa? Mustahil akal ya. Tak diterima akal adanya benda itu. Yang menyerupai Allah ada ke tak ada?
Puan-puan, sesuatu yang menyerupai Allah ada ke tak ada? Tak ada. Benda tak ada. Tapi Allah tahu. Benda yang menyerupai Allah tak ada, barang tak ada. Kita tak tahu lah. Tapi Allah tahu mereka. Itu meliputi, itu takluk. Sifat ilmu Allah tu. Dia tahu perkara-perkara yang menyerupai Allah. Benda yang tak ada pun dia tahu. Lebih-lebih lagi yang harus. Yang harus apa? Selain daripada Allah, semua harus. Alam ni harus. Alam sikit banyak kan? Bintang, bumi, langit, matahari, bulan, laut, gunung. Semua alam lah gitu. Allah tak sama dengan alam. Siapa menyembah matahari, dia bukan menyembah Allah. Itu bukan Allah yang sembahan itu. Bukan Tuhan ya. Siapa menyembah api, dia itu bukan Allah. Kerana api itu baru. Yang baru bukan Tuhan ya. Siapa menyembah binatang, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya. Kerana binatang itu bukan Tuhan. Ada tak manusia menyembah Tuhan, menyembah binatang? Ada tak manusia menyembah gunung? Ada tak manusia menyembah matahari? Ada tak manusia menyembah api? Semua yang saya sebut itu baru belaka. Semua bukan Tuhan. Kau tak faham, itu takluk dia. Yang baru, semua Allah tahu. Selain daripada Allah, semua dia tahu ya. Yang mustahil dan juga yang harus. Lagi apa? Wajah takluknya. Inkisaf. Apa itu inkisaf? Terang, jelas, nyata. Terang dan meliputi tiap-tiap sesuatu. Semua dia tahu. Dia nama inkisaf. Inkisaf itu adalah perkataan kasaf. Kasaf itu apa itu ya? Pandangan tembus. Kita tak nampak tapi dia nampak. Sebab wali-wali itu di antaranya dia pandangannya kasaf. Kita tak nampak tapi wali itu tahu. Kadang-kadang wali itu nengok kita tu kapan babi. Wali itu nengok kita kapan monyet. Wali itu ada yang nengok kita tu kapan ular. Ada wali yang nengok kita tu kapan kera. Ada wali yang nengok kita tu kapan kapan binatang yang lain ya. Tu wali. Kerana dia ada pandangan tembus. Namanya kasaf. Kita ni tak tahu. Kita nampak kita yang nyata je kita nampak. Kemudian kita pun tak pernah jumpa wali. Kalau ada jumpa wali, dia tahu lah kita ni. Itu ada wali tu nengok kita tu macam babi. Ada wali tu nengok kita tu macam buruk. Dan sebagainya. Kan dia ada pandangan tembus. Kasaf. Kita nak mati tu, baru nampak. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Itu di antara masalah orang nak mati, dia nampak tempatnya di akhirat. Dia nampak tempatnya di syurga ataupun di neraka. Kalau nampak syurga, dia seronok lah. Senyum aja, tenang aja, percaya mukanya. Macam manusia-manusia yang dibunuh oleh orang Yahudi tu. Dia nampak tempat dia di akhirat. Nampak syurga. Nampak mahligai, nampak makanannya, nampak hiburannya. Itu yang nampak tu nyongongin aja. Ada orang pernah nengok gambar dia yang dibunuh oleh orang Yahudi tu berseri-seri wajahnya tak? Bercahaya-cahaya. Kenapa tu? Kerana nampak tempat dia di syurga nanti. Tapi ada dah orang mati terjelir lidahnya ada tak? Ada orang mati terbeliak matanya? Ada Kalau itu ada Ustaz dia nampak dia nampak neraka. Dia nampak seksa yang mendatang bagi dia. Nampak seksa kubur. Nampak api. Nampak malaikat-malaikat dalam neraka. Malaikat dalam neraka tu elok ke tak elok? Malaikat yang duduk dalam neraka tu mana rupanya? Garang, kasar, ganas. Mana tahu? Allah kapal. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di dalamnya, dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Dan mereka tak pernah
derhaka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Yang tak erti nak derhaka. Allah suruh balun apa pada mana? Balunnya. Allah suruh pelopoh apa pada mana? Pelopoh lah. Allah suruh bedai apa pada mana? Bedai. Itu malaikat. Yang dalam neraka. Bila malaikat syurga? Ya, di syurga ada tak malaikat? Ada. Mana rupa malaikatnya? Lembut, cantik, manis, gembira kita tengoknya. Dalam syurga. Sila makan. Semua makan. Jemputnya dengan lemah lembut. Nak cabut nyawa pun lemah lembut. Malaikat maut tu nak cabut nyawa. Itu tanda ahli syurga tu. Wahai Ibrahim, izinkan saya mencabut nyawa Ibrahim. Ya, kita lembut je. Apa jawab Ibrahim? Silakanlah. Dia pun cabut nyawa. Selembut-lembut mungkin. Sakit ke tak? Sakit. Nak mati tu sakit. Tapi dia cara dia cabut nyawanya dengan selembut-lembut yang mungkin. Kerana dia menjadi ahli syurga. Tapi ahli neraka cabut nyawa juga. Apa kata dia? Apa kata dia? Wahai iblis. Kerana dia nyabut nyawa iblis tu. Belum lagi ni yang akan cabut. Wahai iblis, kembali kamu kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Dia cabutnya. Belum lagi iblis belum mati lagi. Ada lagi iblis? Ada lagi sekarang iblis? Ada. Itu malaikat maut. Jadi kalau ahli syurga, dia akan cabut nyawanya dengan selembut-lembut mungkin. Dengan wajah yang manis. Kalau dia ahli neraka, wahai ahli neraka, Ariel Sharon umpamanya. Kalau dia ahli neraka, saya pun tak tahu. Dia dah mati, tapi kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah aja. Betul, saya tak berani nyebut nama. Mana tahu kan, tentang dia beriman pula, mana tahu? Tak berani nyebut. Wahai Sanu, kembali kamu kepada kemurkaan Allah. Rap, dia cabutnya. Itu yang terjulur lidah. Terbeliak punya mata. Kerana dia nampak tempatnya di neraka. Itu masalah orang nak mati lah. Orang nak mati tu ada 4 masalahnya. Sudah saya cerita banyak kali sini ni. Yang pertama, sakit mati. Sakit yang paling sakit. Tak ada yang mengatasi sakit daripada sakit mati. Sampai nak mengaduh pun tak boleh. Kalau boleh dia sebut aduh, belum nak mati lagi. Aduh, sakit aku ni. Aduh, sakit aku ni. Belum nak mati kejap tu. Bukan kejap itu ya. Kalau mati pun petang karang. Malam karang. Bukan pagi ni. Kerana sakit yang amat sakit. Yang pertama, sakit mati. Yang kedua, apa dia? Dia nampak tempatnya di akhirat. Dia kalau ahli syurga, dia nampak syurga. Kalau ahli neraka, dia nampak neraka. Yang ketiga, dia nampak apa malaikat maut yang sebenarnya. Kalau ahli neraka lah, dia nampak apa malaikat maut yang sebenarnya. Dia memang nampak apa malaikat maut. Malaikat maut tu akan datang. Kalau dia ahli syurga, malaikat maut tu datang seperti apa? Seperti pemuda yang kemas, pakaiannya kemas, lemah lembut, suaranya elok je lah. Lembut je suaranya. Wahai Ibrahim, saya nak Ibrahim lah. Mudah-mudahan lah. Kembalilah kamu kepada apa? Keredaan Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai mereka-mereka yang memiliki nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Mudah-mudahan saya masuk golongan itulah. Perempuan tak ada golongan itu. Siapa tak nak kena? Yang kedua, dia akan nampak malaikat maut. Kalau ahli syurga, cantik, lembut, kemas. Kalau ahli neraka, dia akan nampak apa dia yang sebenarnya. Nabi Ibrahim pengsan nengok malaikat maut tu. Nabi Ibrahim, Nabi pengsan. Nengok malaikat maut tu.
Pada satu hari dia, Nabi tu balik daripada dakwah. Dah saya cerita ni. Macam tak nak dengar je. Cerita lagi. Dia balik daripada dakwah. Dia ada dalam rumah tu ada satu bilik dia seorang dia boleh masuk. Bilik tu kunci dah keluar. Dia pun buka kunci masuk dalam bilik tu. Tempat dia bermunajat dengan Allah Taala. Orang lain tak boleh masuk. Dia antara dia dengan Tuhan je. Masuk tu dah ada seorang pemuda nunggu dia. Dalam bilik itu. Bilik tu kunci dah keluar. Dia pun masuk tengok dah ada seorang pemuda di situ. Dia pun tanya, siapa yang benarkan masuk dalam bilik ni? Apa jawab pemuda tu? Yang membenarkan aku masuk ni ialah tuan bilik ni. Kata Nabi Ibrahim, aku tuan ni. Tak mana aku izin kau masuk. Bukan kamu tuan kepada tuan bilik ini. Tahu apa? Tuan kepada tuan. Allah lah yang izin kita masuk. Sebab dia tak pakai kunci terus masuk je. Terus Nabi Ibrahim tanya. Nabi Ibrahim tu Nabi, Rasul. Dia bijaksana. Bukan bingung macam saya ni. Kalau kita ngaku kepala lu, bilis mana dia orang pergi kuasa tadi. Tapi dia tahu ini bukan orang. Tentu ini bukannya orang. Siapa? Kalau bukan orang, malaikat lah. Terus tanya dia, kamu ni malaikat apa? Katanya. Jawab dia malaikat tu, saya ni malaikat maut. Katanya. Kalau perempuan balik lepas ini jumpa satu orang di pintu rumah dia. Nunggu je. Seorang pemuda nunggu je. Dia pun tanya, siapa kamu ni? Kata Cik Mah tanya pada orang yang nunggu tu. Apa jawab Cik Mah? Saya ni malaikat maut. Macam? Macam? Terus mati situ je. Kisah mana tapi Nabi Ibrahim tadi terkejut. Dia tanya apa lagi? Kamu datang ni nak cabut nyawa aku ke? Atau kamu saja datang nak ziarah aku? Kata malaikat maut, saya ni datang nak ziarah Tuhan. Bukan nak cabut nyawa Tuhan. Nak ziarah Tuhan je. Kamu sembang dia mana? Agak-agak sembang dia macam apa? Cerita kengkeli ya. Ikan baung. Cerita terkoyan ya. Apa sama ya? Tentang kebesaran Allah. Tentang kekuasaan Allah. Tentang kesempurnaan Allah. Cerita tu. Tengah cerita tu kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, coba kamu tunjukkan rupa kamu yang sebenar tu pada aku. Aku nak tengok mana rupa kamu tu. Kata malaikat maut, jangan. Tak lalu kamu tengok aku. Tapi dia tidak juga. Tolonglah. Aku nak tengok mana rupa kamu. Betul kamu tengok ni? Betul. Kata. Kalau betul kamu nak tengok, kamu ada dinding tu. Paling sana. Jangan tengok aku ni. Bila aku suruh pusing-pusing. Nabi Ibrahim pun tengok. Berpaling daripada malaikat maut tu. Tengok dinding kan. Tengok apa-apa lah. Lepas tu, pusing kata dia malaikat maut. Tengok aku je. Dia pun pusing. Tengok malaikat maut. Tengok nampak malaikat maut tu terus pengsan. Pengsan. Nabi pengsan. Khalilullah pengsan. Rasul pengsan. Kalau kita mati terus ya kan? Kerana kejap-kejap itu berubah wajahnya. Itu khabar malaikat maut. Daripada pemuda yang kemah, yang handsome, yang lemah lembut, menjadi satu lembaga yang amat dahsyat. Rambutnya kusut masai, matanya merah menyolang, suaranya macam lilintah, ada asap dan api keluar dari mulut dan hidungnya. Itu sebenarnya rupa malaikat maut. Bagi ahli neraka, dia nampak malaikat maut itu dengan rupa yang sebenarnya. Itu yang ada yang terbeliak di mata, ada yang terjulur lidah dan sebagainya. Itu masalah yang ketiga. Dia nampak rupa malaikat maut dengan wajah dia yang sebenarnya. Kalau dia jadi masalah lah. Kalau tidak jadi masalah, dia nampak rupa malaikat maut juga, tapi dengan seperti pemuda yang cantik. Pemuda yang kemat. Yang ketiga. Yang keempat, orang nak mati itu akan berhadapan dengan tipu daya iblis bagi kali terakhir. Kerana iblis, dia last kali mati. Dah habis manusia mati, baru dia mati. Jadi sebelum manusia itu mati, iblis akan datang. Menyerupai apa?
orang yang kita sanjung, orang yang kita sayang, orang yang kita puja-puja. Apa dia? Dia boleh menyerupai siapa saja. Yang dia tak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Lain semua boleh. Boleh dah dia menyerupai Haji Ibrahim? Datang. Kalau Haji Ibrahim lambat mati, Haji Ibrahim dah mati dulu tau. Dia nak mati ketika tu. Dia khabar Haji Ibrahim datang. Ini Haji Ibrahim tahu, kena otak dia, kena. Dia dah lama mati ya. Ini Haji Ibrahim datang ni tahu. Saya dah lama mati, saya tahu dah keadaan di akhirat. Sebenarnya kamu sedar dah. Cik Mah sedar dah bahawa Islam tu bukan agama yang sebenarnya, kata. Agama yang sebenarnya bukan Islam. Agama yang sebenarnya ialah Hindu, kata. Kalau kita dulu minat Hindustan, semalam tengok Hindustan, semalam tengok Hindustan, semalam tengok Hindustan. Kalau minat cerita orang putih, agama yang sebenarnya ialah Christianity. Saya tahu lah kerana saya dah mati dulu, saya tahu. Tuhan tu bukan satu, Tuhan tu tiga. Yang pertama Tuhannya Allah, yang kedua bini Tuhan namanya Maryam, yang ketiga anak Tuhan namanya Isa. Iya ke ustaz kata nak. Dia dah nak mati dah, iya ke ustaz? Kata ustaz, takkan tak ustaz nipu katanya. Dia percaya, macam apa saya betul, suara macam saya, apa saya. Lagi apa? Aku ni tahulah. Jadi kalau begitu kamu kena ngaku bahawa yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya bukan Allah. Agama yang sebenarnya bukan Islam. Agama yang sebenarnya itu ialah Christianity atau Hinduism atau Buddhism atau tengok apa boleh. Kamu mengakulah bahawa Tuhan yang sebenar itu bukan Allah. Dia masa itu tak boleh cakap dah. Udah terdae. Tahu apa terdae? Apa terdae? Udah terlantar. Dah bangun. Mana boleh cakap? Kamu tak boleh cakap je. Kamu kedip mata je dah lah. Kalau kamu mengaku Tuhan tu bukan Allah, ini adalah Tuhan, kedip mata kamu tu. Dia pun kedip mata. Cabut nyawanya. Matilah dia dalam keadaan sesat. Matilah dia dalam keadaan kafir. Matilah dia dalam keadaan bukan menyembah Allah Ta'ala. Itu yang kita takut tau. Atau udah tahu cerita ni, esok datang esok kita tendang lah, boleh kan? Boleh ke dia datang esok kita tendang gitu aja? Tak boleh. Sekarang ni nak buat segala yang suruh, tinggalkan segala yang dilarang. Esok bila dia datang apa tu sembahyang, kita akan menolak dia, akan menentangkan dia. Puasa kita akan menampar dia, menyepak dia dan sebagainya. Zakat kita akan membantu. Apa saja ibadah kita tu akan menjadi apa? Bantuan untuk kita. Orang yang ditidurkan tu Ustaz, dia ada ke syaitan tu masuk? Sebelum dia meninggal, dia dah tidur dulu. Orang yang ditidurkan tu, ada ke syaitan datang macam kata dia semua asal nak mati ada semua. Walaupun dia tidur kan. Atau dia kalau tak tidur, kita bukan tahu itu antara dia dengan makhluk itu aja. Kita walaupun menghadap dia, bukan kita dengar bicara dia. Itu antara dia dengan makhluk itu aja. Dia antara dia dengan setan tu, antara dia dengan iblis tu. Jadi itu alam yang lain. Dia dah sampai pada alam yang bukan alam nyata punya kita ni. Tapi itu akan berlaku. Mudah-mudahan kalau dia datang esok, ibadah kita akan menjadi peguamnya, akan menjadi peguam kita tu, akan menolak dia, akan menumbangkan dia, akan menghalau dia dan sebagainya. Mudah-mudahan tempat tu. Ingat tu, orang nak mati tu kena ada 4 masalah yang dihadapinya. Yang pertama sakaratul maut. Yang kedua dia nampak tempatnya di akhirat. Yang ketiga dia nampak rupa malaikat maut. Dia berjumpa dengan malaikat maut. Yang keempat, dia akan berhadapan dengan tipu daya syaitan dan iblis. Itu 4 perkara. Kenapa ke situ pergi? Saya pun tak tahu.
Belum juga. Terima tu. Takluk inkishaf. Kita cerita kishaf tu dia. Inkishaf. Takluk yang terang dan meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka bahagian takluknya satu jua, iaitu tanjizi hadis, tanjizi qadim, bukan hadis, tanjizi qadim. Artinya tunai daripada azali. Tunai daripada azali, tunai setelah ditentukan oleh Allah Taala. Itu tanjizi qadim. Qadim itu tidak ada permulaan. Tanjizi itu tunai. Tunai daripada azali lagi. Tuhan mengetahui pada segala yang wajib tentang diri dia. Allah tahu. Mana rupanya? Kita tak tahu. Teka-teka tak boleh. Yang wajib, iaitu diketahui zatnya. Zat itu bukan protein, karbohidrat, bukan vitamin. Itu zat makan. Ini zat diri Allah tu. Macam mana dia? Mana rupanya? Kita tak tahu. Dia yang tahu diri dia. Dan juga sifatnya. Kita sifat tu tahu nyebut aja. Allah tu maha mengetahui. Macam mana pengetahuan Allah kita tak tahu sebenarnya. Dia semua dia tahu belaka. Allah tu maha mendengar. Macam mana dia mendengar kita tak tahu. Cuma kita boleh teka. Apa saja yang bersuara dia dengarnya. Apa benda yang maujud semua dia dengar. Sehingga semut bercakap dengan semut semua dia dengar. Kita dengar. Kita dengar ke semut bercakap sama sendiri. Semut tu cakap dah. Tapi semua tu jalan jumpa antara tu apa? Dia bertemu dia kan. Bercakap lah tu. Apa weh? Agaknya lah. Oh, baru dah tak ada. Dia buat makan. Tak ada weh. Tapi kita tak tahu. Allah tahu dah. Allah dengar ya. Itu dah. Itu mendengar Allah. Berbeza dengan pendengaran kita. Kita boleh teka-teka begitu je lah. Lagi apa? Penglihatan Allah. Siapa kena penglihatan kita? Tak sama ya. Kerana Allah melihat bukan dengan mata, Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah pengetahuan bukan dengan belajar, tak. Ya, pengetahuan kita tu datang dari Allah Taala aja. Bila Allah izinkan baru kita tahu. Tapi Tuhan dia mengetahui belaka. Tanjizi qadim, artinya tunai pada azali. Tuhan mengetahui pada segala yang wajib, iaitu diketahui zatnya dan sifatnya, dan mengetahui yang mustahil, benda yang tak ada ditahu juga, iaitu diketahui pada azali. Bermula lagi, itu syarikul bari, benda yang menyerupai Allah. Ada ke tak ada? Perempuan, benda yang menyerupai Allah ada ke tak ada? Tak ada. Syarikul tu artinya menyerupai. Bari sesuatu yang menyerupai Allah. Benda tu tak ada. Kita kalau tak ada, tahu ke tak? Macam ada kawan-kawan kita pagi ni tak ada umpamanya, tak datang dia. Tahu ke tak? Macam ni? Siapa ni? Yang depan saya, tak pernah? Jamnah ya? Tahu ke tentang perempuan di mana dia? Saya tak tahu. Perempuan tak tahu, entah mana. Tak datang. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu. Benda tak ada. Ini serupa juga benda yang menyerupai Allah. Benda tu tak ada. Cari pun tak jumpa. Benda tak ada. Apa nak cari bukan tak ada. Tapi Allah tahu tak? Tahu ya. Itu bezanya apa dengan pengetahuan kita. Dengan syarikul bari. Tiada baginya. Tiada baginya dan mengetahui segala yang harus. Yang harus selain daripada Allah. Semua dia tahu. Pokok keliling tu semua dia tahu. Daun-daun pada pokok tu dia tahu. Semut-semut yang ada di bawah pokok tu pun dia tahu. Lalat-lalat yang ada di keliling pokok tu pun dia tahu. Lagi apa? Bekas-bekas di korek, di babi tu dia tahu. Itu benda yang harus. Benda selain daripada Allah semua dia tahu. Manusia dia tahu. Berapa banyak manusia dalam dunia ni dia tahu. Perbuatan manusia pun dia tahu. Makan apa lepas ni dia tahu. Tak makan ke lepas ni dia tahu. Pagi tadi makan apa dia tahu. Siapa tahu saya pagi tadi makan apa? Tak tengok Facebook lah tu. Pagi tadi saya makan apa? Makan mie segera. Mie Bandung segera tau.
Tengoklah Facebook saya ada tu. Nah, Allah tahu dah. Nah, sekarang ni tuan-tuan perempuan pun tahu. Kenapa tahu? Kerana saya kabur. Nah, tapi Allah dah tahu dah. Nah, itu dah. Apa saja semua. Apa yang kita buat semua Allah tahu. Nah, lepas ni saya ke mana? Perempuan tak tahu. Tapi Allah tahu dah. Tahu. Jadi kita wallahualam. Kita tak tahu ya. Itu bezanya antara ilmu kita dengan ilmu Allah Ta'ala ya. Yang harus semua tahu. Iaitu diketahuinya segala yang harus. Tentang lautan dia tahu. Tentang gunung ganang dia tahu. Tentang sungai-sungai dia tahu. Banjir dia tahu. Nah, sekarang ni banjir dah. Di Perlis, di Kedah sedang banjir sekarang ni. Dia tahu lah ke? Di tepi Sungai Perak pun banjir. Baru ni saya ngajar di belakang Gajah, seberang Kampung Gajah tu. Pulau Tiga Kiri. Ada tahu tempat tu dah, Pulau Tiga Kiri. Kampung tu, kampung saya tu, kampung mak saya tu. Mak saya lahir di situ. Dia ngajar masjid tu. Kata dia seminggu sudah. 2 minggu sudah. Bukan minggu sudah, 2 minggu sudah. Di depan ni dia hak lutut ayuannya kata. Depan masjid tu. Hak lutut ayuannya. Ya. Semua tahu. Itu yang harus ya. Saya tak tahu. Iya ke? Kata dia. Padahal tak tahu. Patutlah saya nak ngajar tu dia tak ada panggil pun. Dah dekat malam baru panggil. Dah dekat pukul 6 baru panggil dia. Betul saya perginya. Padahal saya dah rancang tak pergi dah. Maksudnya no call no go. Itu dia prinsip saya. No call no go. Kadang dah kata tak pergi tu. Dah panggil tu pergi ya. Itu cerita dia. Banjir. Padahal tempat itu tinggi tau. Baru-baru ini kan betul berangkai banjir. Ya tak? Ya tak Cik Ma? Dekat surau tu. Tinggi tu. Boleh banjir. Nampak? Itu ketentuan dari siapa tu? Allah yang menentukannya. Dia Allah tahulah ke tu. Kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Tak pernah tengok pun. Belum pergi lagi. Mana tahu? Dan mengetahui segala yang harus, iaitu diketahuinya segala yang harus yang telah ada, yang dulu-dulu tu mana tahu. Ya. Dan yang lagi akan ada. Yang telah ada dan yang lagi akan diadakan. Yang akan datang. Benda kita tak tahu. Ada tak benda-benda yang akan ada yang kita tak tahu lagi? Ciptaan-ciptaan baru ada tak? Ada. Mana tahu kan akan datang tercipta pula satu alat boleh berjalan atas jalan raya, boleh terbang di udara, boleh menyelam dalam laut dan mayur. Boleh tak cipta apa tu? Boleh tak Allah ciptakan atau Allah izinkan penciptaannya? Mana yang mencipta manusia? Satu kenderaan untuk kau. Boleh jalan biasa lah tekan. Tiba traffic jam. Tekan butang, dah keluar kipas. Ya boleh lah. Apa tu? Cerita James Bond tu. Harapan kita lah mudah-mudahan tercipta apa tu. Bila keluar kipas, boleh terbang butang tu. Jadi helikopter. Dah tak nak traffic jam. Lepas tu tengah terbang, pergi lalu ikut lombong. Dekat Batu Putih tu banyak lombong. Tengok air ikan meledak-ledak alatnya. Apa buat? Dia pun turun. Helikopter tu turun. Udah jadi apa? Jadi kapal selam. Boleh ke dah? Lepas tu keluar pula apa? Sayap. Apa keluarnya? Yang keluar tu apa? Yang nyauk ikan tu. Apa? Penyauk ya. Udah dapat. Ikan keli, dapat ikan baung, dapat ikan wan, dapat ikan telapia. Betul bawa balik naik kota. Betul itu. Saya ni hanya handaian saja. Tapi Allah tahu ke? Tahu ke tak tahu pun benda yang tu? Tahu. Kalau ia tercipta dia, sauk, orang nak sebut sauk daripada tu. Boleh sauk ikan tu. Yang akan datang boleh cipta jenis-jenis apa tu. Tapi Allah tahu. Boleh cipta ke tak? Itu yang akan datang ya. Segala yang harus
dan yang telah ada dan yang lagi akan diadakan dan yang lagi akan ditiadakan. Benda yang tiada. Sekarang ada. Yang akan datang boleh tak ditiadakan? Ada. Tokoh saya dulu ada, nanti dah tak ada. Mercedes tu, nanti dah tak ada. Dah beli dah orang. Lama-lama dah pupui. Akan datang pupui. Dah tak boleh pakai lagi. Dah campak dalam mana? Dalam tempat kata buruk tu. Moni ke Melayu ya? Itu semua Allah tahu lah tu. Dan lagi akan ditiadakan. Yang tentunya kita adalah sekarang ni ada, dulu ada, akan datang, udah tak ada. Mana Haji Ibrahim? Apa tak? Mana Haji Ibrahim? Mana? Udah padam terima ya. Dah qalu. Orang Melayu kata qalu. Qalu tu artinya berkata mereka itu. Tapi orang Melayu qalu tu artinya apa? Matilah tu. Allah tahu lah tu. Apa saja yang menjadi rahsia Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Yang bagi kita rahsia. Kan 10 perkara saya kabur dulu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Ilmu Allah meliputi 10 perkara yang 10 perkara yang Allah saja yang tahu. Yang lain tak ada ya. Apa 10 perkara yang Allah tahu saja? Udah lupa. Penat ngajar. Yang pertama Lailatul Qadar. Yang kedua, redha Allah Ta'ala terhadap mereka yang taat kepadanya. Yang ketiga, murka Allah Ta'ala terhadap mereka yang derhaka kepadanya. Yang keempat, takdir. Hanya Allah saja yang tahu, yang lain tak tahu. Yang kelima, nama-nama Allah yang jadi rahsia Allah Ta'ala yang Allah simpan, Allah yang tahu. Yang lain, tak ada. Nama Allah semua ada berapa? 3,000. Tengoklah tu. Ini cerita nama Allah tu. 3,000 nama semuanya. 1,000 hanya malaikat aja tahu. 1,000 lagi hanya nabi-nabi aja yang tahu. 300 ada terdapat dalam Taurat. 300 lagi ada terdapat dalam Injil. 300 lagi ada terdapat dalam Zabur. 99 nama ada dalam Al-Quran. Tinggal berapa lagi yang tak ada? 1 nama yang lagi tak ada. Dia dah ada dia yang dah tahu tu. 2,999. Ingat satu aja. Yang satu tu siapa tahu? Hanya Allah aja yang tahu ya. Itu nama-nama Allah. Yang berapa? Yang berapa nama-nama tadi? Yang kelima ini yang keenam. Yang keenam. Ya, semayang. Yang mana satu pilihan Allah. Kita tak tahu. Allah hanya sebut apa? Hafizu ala salawati salatil wusta. Peliharalah kamu akan 5 semayang dan semayang yang pertengahan. Yang pertengahan kena jadi rahsia tu. Kita tak tahu di mana satu. Karena semayang tu, kelima-lima waktu tu boleh jadi yang pertengahan. Boleh tak? Boleh tak kelima-lima waktu tu jadi semayang yang pertengahan? Boleh. Kalau nak semayang Zuhur pertengahan antara subuh dan Asar. Apa itu nak Asar? Asar tu pula pertengahan antara Zuhur dan Maghrib. Itu semayang pula Maghrib. Maghrib tu pertengahan antara Asar dan Isya. Semayang pula Isya. Isya tu pertengahan antara Maghrib dan subuh esok. Semayang lagi subuh esok. Pertengahan antara Isya malam tadi dan Zuhur kam. Jadi semua yang tahu hanya Allah Ta'ala yang tahu semayang. Itu yang ke bawah. Yang ke-6. Yang ke-7. Jodoh. Jodoh kita tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Kadang-kadang cari tak dapat juga. Kadang-kadang tak ada cari langsung, saya tak siok. Nengok kahwin benci, marah. Ada orang tu. Budak lelaki ada kawan saya seorang. Apa betul? Sudah 50 tahun lebih umurnya. Tak ada kawan kahwin. Pendapatan bukan tak ada pendapatan. Banyak pendapatannya. Saya ngajar tu dia sendiri bagi apa membiayainya.
Saya ngajar tempat dia tu. Dia yang membiayai minum malam tu, makan. Bagi envelope pula tu. Ngadu dia sendiri. Lain surah bagi tu, dia bagi sendiri. Tapi kahwin tak nak. Bujang dah bermula sampai sekarang. 50 tahun umur. Budak lelaki tu. Yang perempuan lain lah. Perempuan tu nunggu orang datang. Ada orang Minang baru dia nak kahwin ni. Ini dah. Itu jodoh siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Ya. Itu sampai mati tak ada. Setengah tu banyak menjodohnya. Lepas satu-satu lah. Seorang-seorang. Lepas seorang-seorang. Lepas seorang-seorang. Jadi yang ketentuannya siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Wali. Wali itu Allah yang tahu. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kalau dia mengaku wali, dia bukan wali. Syekh Abdul Qadir Jailani itu, kita mengatakan dia itu wali. Dia sendiri mengaku dia itu orang berdosa. Berdasarkan ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, kita mengatakan dia itu wali. Padahal dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kalau ada orang mengaku diri dia wali, dia bukan wali, dia kuali. Anda tahu kan? Minggu depan datang satu orang daripada H9 Taman Melayu Jaya tu. Teman malam dilantik jadi wali kita. Apa buat? Apa buat perempuan? Cari penyapu. Buat apa? Bukan suruh sampah-sampah. Apa buat? Halak kembali. Dia bukan wali, dia kuali. Itu yang ke-8. Yang ke-9, tarikh kematian. Kita tak tahu bila tarikh kita mati. Patut dah mati tak mati? Patut tak mati, udah mati dia kau mati je. Tambah orang ni mati saja. Orang ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Tak sangka-sangka. Yang ke-10, tarikh berlakunya hari kiamat. Itu menjadi rahsia Allah. Tapi bagi Allah tak ada rahsia. Apa pun semua Allah tahu ya. Itu takluk. Itu takluk apa? Sulukhi qadim. Maka tiada baginya, jangan sikit lagi ya. Jadi dia tahu yang harus semua dia tahu ya. Dan akan diadakan dan lagi akan diadakan. Maka tiada baginya takluk sulukhi qadim. Takluk asalnya tak ada. Sulukhi qadim tu belum jadi lagi. Cuma kepatutan dan kelayakan tu ada pada Allah Ta'ala. Tak ada. Ilmu tu tak ada dari Allah. Kalau ilmu tak masuk dalam sulukhi qadim. Dan tanjizi hadis pun tak ada. Kerana jika ada takluk sulukhi qadim atau tanjizi hadis, melazimkan Tuhan itu bersifat jahil. Kalau ada itu maknanya sifat Tuhan itu jahil lah. Padahal jahil itu apa hukumnya? Allah itu jahil, apa hukumnya? Mustahil. Ada tak Allah tu jahil? Ada tak benda yang Allah tak tahu? Mustahil. Tak ada, Allah tu bukan jahil. Ketahui olehmu adalah takluk, qudrah, iradah dan ilmu hal keadaannya apa? Beratur, iaitu takluk, qudrah, mengikuti takluk, iradah, dan takluk iradah mengikuti takluk ilmu. Dia ikut urutan. Mula-mula qudrah, lepas itu iradah, lepas itu ilmu. Tiga-tiga itu ikut berurutan. Tu berurutan. Dia lepas satu-satu ya. Bila dia ada takluk qudrah, maknanya dia ada takluk iradah. Bila dia ada takluk iradah, dia ada takluk ilmu. Itu dia. Kemudian akan datang kita akan baca takluk sama' dan basar. Sama' dan basar. Itu akan datang ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang patut kita ketahui ni. Takluk itu nak tahu ya. Perkara-perkara yang dijajahi oleh takluk ilmu tu. Apa yang Allah tahu. Yang selain daripada sifat ilmu tu ya. Itu nama takluk. Alright, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Tak ada. Jangan balik penuh ya. Ada siapa-siapa nak tanya? Sama ada masalah ini atau masalah yang lain? Tak ada dah. Dah jemu penuh ya. Asyik ngaji je. Bila nak berhenti, anda berhenti ni ya. Sekian dulu puan-puan.
Mudah-mudahan kita faham siapa yang kita sembah. Kita kenal betul Tuhan yang kita sembah tu. Tak ada menyembah yang lain daripada yang patut kita sembah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.